Setiap manusia dilahirkan dengan suara yang tersendiri. Sama macam cap ibu jari kita, nampak macam sama tapi setiap manusia tak serupa cap jari dia. Sama dengan suara kita. Setiap manusia tu walaupun kadang-kadang ada bunyi macam tone dia tu macam sama, tapi sebenarnya kalau kita dengar betul-betul memang tak serupa. Ya, tapi masalah yang timbul ialah bila penyanyi, terutamanya penyanyi-penyanyi baru ni, dia dibelenggu atau terperangkap dengan cara nyanyian penyanyi idola mereka. Itulah masalahnya. Sebab kita tak nak berbunyi seperti penyanyi lain. Ya, kita tak nak jadi klon. Kita nak, orang putih kata, to be the only one. Satu-satunya penyanyi yang berbunyi atau bersuara sebegitu, kan? Kita tak nak kedengaran seperti Siti Nurhaliza ataupun Jamal Abdillah. Ya, kita nak ada identiti yang tersendiri. Apakah range? Okey, range adalah ruang lingkup pitch atau nada-nada yang mampu dinyanyikan oleh seseorang penyanyi dari nada yang paling rendah sehinggalah nada yang paling tinggi. Jadi misalnya nada yang paling rendah di sini, nada yang paling tinggi di sini, ya, daripada nada paling rendah sampai nada yang paling tinggi itu kita panggil range. Ya, itu range bagi seseorang penyanyi, ya, atau seorang manusia, julat suara, ya, kita panggil dalam bahasa Melayu. Jadi kiraan range ni kebiasaannya dalam kita sebut oktav. Apakah itu oktav? Usually, selalunya oktav tu ada 7 nada. Okey, mungkin anda pernah dengar do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, ti, kemudian balik semula kepada do tapi pada oktav ataupun nada yang lebih tinggi. Jadi ada 7 nada dalam satu oktav. Berapa oktav yang sebaik-baiknya seseorang penyanyi ada? 2 oktav. Jadi ada 15 tangga nada. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ada 15. Apa yang membezakan antara penyanyi rendah, bersuara rendah dengan penyanyi bersuara tinggi adalah di mana do itu bermula. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ini 2 oktav. Untuk seorang penyanyi ini mungkin, ya, bersuara tinggi. Untuk penyanyi yang bersuara rendah, mungkin dia bermula dengan not yang lebih rendah. Mungkin di sini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tapi do dia start dekat bawah tadi. Do. Ya, agak rendah untuk saya lah, ya. Jadi, mungkin ada penyanyi yang lagi tinggi daripada itu. Mungkin dia bermula dekat sini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ya, jadi itu kita maksudkan dengan 2 oktav. Ini sebaik-baiknya untuk seseorang penyanyi sebab kebiasaannya lagu adalah dalam 1 hingga 1,5 oktav. Jadi bila kita ada 2 oktav tu, kita tak takutlah bila nak nyanyi rendah ke, nak nyanyi tinggi ke, sebab kita tahu kita boleh pergi lagi tinggi atau kita boleh pergi lebih rendah daripada nada yang diberikan oleh komposer tu. Ya. Latihan yang pertama yang saya ingin lakukan dengan anda, kita buat bersama-sama, ya, adalah latihan yang kita kenali sebagai lip trill atau setengah orang panggil lip buzz atau ada juga yang panggil bubbling. Saya pasti semua orang dah pernah dengar, semua orang dah pernah buat, ya, latihan ini di mana kita menggetarkan bahagian bibir kita.
Ada orang yang tak boleh buat. Bila tak boleh buat, maksudnya bahagian bibir anda terlalu ketat. Anda meletakkan tekanan yang terlalu besar atau terlalu tinggi kepada bahagian mulut anda. Jadi susah nak bergerak. Jadi kena relaxkan bahagian mulut. Macam kalau kita hembus dalam air kan. Atau kita hembus kat perut baby kadang-kadang kan kita buat ya. Macam tu. Relax saja. So, saya mulakan dengan exercise yang paling mudah. Tak ada pitch. Cuba buat lip trill daripada note paling rendah hingga paling tinggi. Pastikan relax. Jangan ada ketegangan di sini ya. Tak nak nampak urat-urat dekat leher. So, anda cuba. Tak kira lah note dia apa ya, paling rendah, paling tinggi yang anda selesa lakukan. Sekali lagi. Kalau anda lihat saya buat, saya tak buat dari macam ni, ya, dari bawah ke atas, tapi saya buat dari kiri ke kanan sebab saya tak nak anda angkat leher tu ya. Jangan angkat leher. Bila angkat leher ni dah ada ketegangan kat bahagian ni. Jadi relaxkan. Pastikan muka anda memandang tegak ke hadapan, ya. Kita punya dagu ni biarkan dia selari dengan lantai. Jangan dia mendongak, ya, ataupun buat macam ni. Kalau anda dengar suara saya bila saya buat macam ni, dia ada macam bunyi dia dah berbeza. Ya, bila saya naikkan ke atas, suara saya pun berbeza. Itu belum nyanyi lagi, baru mengangkat atau merendahkan dagu saja. Jadi pastikan dagu anda tu selari dengan lantai dan mata anda memandang ke hadapan. So, bila menyanyi tu, fikirkan note itu bergerak daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Boleh pergi lebih tinggi, boleh pergi lebih rendah. Okey? Itu exercise kita yang paling mudah. Anda perlu rasakan sensasinya di bahagian muka ni. Muka, bukan di leher. Ya? Relax. Seterusnya, kita boleh buat dengan nada. Exercise yang sama. Sesiapa yang mampu boleh pergi lebih rendah. Teruskan. Ya. Mungkin ada yang mampu menyanyikan nada ini makin tinggi. Relax. Pastikan bukan di sini. Kita teruskan. Relax. Leher pun relax. Dahi pun relax. Pandang hadapan. Relax. Macam sedang menangis. Relax. Kecil je. Rasa dia dah naik ke atas ni. Relax. Bagi yang mampu, boleh teruskan. Mungkin satu lagi. Ya. Okey.
pastikan apa-apa pun latihan yang anda lakukan, pastikan anda tak rasa ketegangan, relax, tak rasa macam ada tekanan di bahagian leher, tak ada tekanan di bahagian dada, tidak mendongak dan tidak merendahkan leher seperti ini, ya. Relax sentiasa. Latihan yang seterusnya yang saya nak share dengan anda adalah latihan yang kita panggil humming. Ya, humming tu macam kalau kita nak menyanyi tapi kita nak nyanyi perlahan dan kita tak nak gunakan perkataan. Misalnya, itu humming, ya. Sensasi yang kita rasa di bahagian ini. Jadi exercise yang kita buat ni kita nak macam tadi juga, simple, mudah, tiada ketegangan. Kita gunakan 1 oktav, nada menurun. Bagi yang mampu, suara-suara rendah, ya. Satu lagi untuk suara rendah. Enjoy. Sensasinya di bahagian sini. Bukan kat sini. Connected, ya. Bersambungan bunyi dia. Mudah, simple je. Kat sini. Rasa naik di atas kepala. Makin lama, semakin tinggi di atas ni sensasinya, ya. Okey. Satu lagi latihan yang kita boleh lakukan ialah latihan yang juga mudah, ya, bila kita menggunakan konsonan M dan vowel A, E, I, O, U. Jadi kita gabungkan ma, me, mi, mo, mu. Okey. So, kita hanya perlu menggunakan satu nada saja, satu pitch saja. So, kita nyanyi dari nada level yang perlahan dan kita bawa kepada level yang kuat. Seperti ini, ya. Itu perlahan. Jadi, kita akan bawakan dia kepada nada yang kuat, ya. So, ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Tapi kita nak bunyinya tu sama. Kita tak nak ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi. Tu tak nak, ya. Kita nak bunyi dia cantik, sama je, sekata je, ya. Okey. Kita teruskan. Perlahan dulu. Kuat sikit. Dan kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Ya. Seterusnya, perlahan. Kuat sikit. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Pastikan
sensasi yang anda rasa bukan di sini. Ma, me, mi. Itu rasa kat sini ya. Ma, me, mi. Ma, ma. Okey? Sekarang pitch-nya start ya, mula perlahan. 3, 4. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat sikit. Ma, me, mi, mo, mu. Dan kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Perlahan. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Ya. Satu lagi. Soft. Perlahan. 3, 4. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Nada yang terakhir yang kita akan buat untuk latihan ini. Perlahan. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Paling kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Rasa kat sini, jangan rasa kat sini. Untuk antara exercise atau latihan yang anda boleh lakukan adalah latihan siren. Siren ni macam bunyi siren ambulance tu. Kita boleh buat beberapa kali dari not yang paling rendah hingga not yang paling tinggi dan pusing lagi ya. Tapi pastikan, sekali lagi saya nak ingatkan, pastikan leher anda tiada ketegangan ya. So, gunakan vowel atau huruf vokal U. Okey, beberapa kali exercise tu. Lagi satu exercise yang saya ingin tunjukkan adalah exercise yang agak mudah dengan menggunakan vowel U dan huruf konsonan H. Jadi bunyinya H-U, hu. Dan kita pastikan bunyi itu di hadapan. Hui! Ya. Pastikan dekat sini. Hui! Macam panggil orang. Hui! Begitu ya. Kita teruskan. Mudah. Ingat, kita panggil orang. Satu lagi. Pastikan mulut anda ya di bawah. Ya, jangan. Ya, mulut tu biar cantik. Hu. Sekali. Depan. Teruskan. Ya. Bagi yang mampu, suara rendah. Bila kita dah melakukan exercise ini, ya, kita boleh expand, kita boleh memperbesarkan julat suara kita, ya. Nasihat saya ialah anda fokus
pada beberapa latihan saja. Jangan apa orang kata ambitious lah. Jangan nak buat macam-macam exercise tapi semuanya tak betul. Lebih baik anda fokus kepada 2 atau 3 exercise pada satu-satu masa. Pastikan anda boleh lakukan, ya. Kadang-kadang satu exercise tu mengambil masa 3 bulan untuk master, ya, untuk jadi bagus, ya. Jadi perlu ada kesabaran untuk memastikan objektifnya tercapai. Kita tak nak buat sesuatu latihan itu hanya untuk orang buat, kita pun buat. Tak nak, kita nak sampai objektif dia, ya. Jadi anda kena faham setiap satu exercise tu, setiap satu latihan tu apa matlamatnya. Selain daripada itu, bila kita dah boleh menyanyikan 2 oktav, baguslah kita dah ada ruang lebih sikit, ya. Sebab macam saya kata tadi, satu lagu tu kadang-kadang ada dalam 1 oktav setengah je, ya. Kadang tak sampai 2 oktav pun. Jadi bila anda ada 2 oktav tu, anda rasa selesa, anda tak rasa takut nak nyanyi. Tapi bagi mereka yang ada kurang daripada 2 oktav tu, mungkin mereka akan rasa lebih orang kata tension lah, bila nak nyanyi tu rasa takut sikit. Jadi cubalah untuk memperbesarkan julat suara anda, tetapi pastikan ianya dilakukan dengan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, sedikit demi sedikit, ya. Jangan menjerit, itu paling penting.